Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk minggu ni, kita masih lagi berada dalam bab 4. Dan kita akan tengok hari ini insya-Allah 4.3 dan 4.4 sebab minggu lepas kita dah tengok 41 dengan 4.2. So minggu ni kita akan tengok 4.3 dan 4.4. Tolong tulis tarikh hari ni. Sebelum kita pergi kepada 4.3 hari ini, iaitu macam mana British menguasai negeri Johor, kita imbas sikit apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Minggu lepas kita dah tengok macam mana British menguasai negeri-negeri Melayu Utara. Negeri-negeri Melayu Utara ini dan British telah meletakkan seorang penasihat bagi negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Ada satu lagi negeri yang British belum ambil, iaitu negeri Johor. Itu yang negeri yang akhirlah yang British akan ambil. Yang kita nak tengok hari ini. Sebelum kita tengok macam mana British meluaskan kuasa di Johor, apa yang kita nak tengok, apa perkara yang menariknya dekat Johor ni. Kita nak tengok kenapa British sebenarnya berminat untuk menguasai negeri Johor. Tetapi sebelum kita tengok macam mana British nak menguasai negeri Johor, kita nak tengok dulu sebenarnya serba sedikit latar belakang Johor. Kalau awak masih ingat masa 4.1, latar belakang kerajaan Johor ada berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Dan kemudiannya selepas waris terakhir Kesultanan Melayu Melaka itu berakhir, maka bermulanya pewarisan tahta berketurunan bendahara, kemudian bertukar menjadi temenggung. So waris keturunan temenggung ini diwarisi sampai ke hari ini. Tetapi walaupun dia adalah waris keturunan temenggung, tetapi kesumbangan di dalam kemajuan negeri Johor tidak dapat dinafikan. Kenapa negeri Johor ni dikatakan maju sebelum kedatangan British? Kerana yang pertamanya adalah sistem pentadbiran dia yang sistematik. Sistem pentadbiran Johor yang sistematik. Apa maksud sistematik? Maksudnya yang teratur lah. Yang teratur sebelum campur tangan British. Yang kedua adalah kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah tu merujuk kepada sultan dan sultan yang berjaya mengekalkan kedaulatan negeri Johor pada masa itu adalah Sultan Abu Bakar, iaitu anak kepada Temenggung dan Ibrahim. Ditukar nama dia menjadi Sultan Abu Bakar. Dan sumbangan beliau dalam pentadbiran ni adalah meningkatkan kecekapan pentadbiran dekat Johor. Kenapa? Sebab beliau menjalankan dasar pemodenan Johor dalam pelbagai bidang, termasuklah pentadbiran ekonomi maupun sosial. Yang ini secara tidak langsung membawa kepada kemakmuran negeri Johor. Kemakmuran dimasukkan tu adalah kemajuan ekonomi lah. Nampak tak? Dia berkaitan kemajuan ekonomi. Pemimpin yang dimasukkan adalah pada masa tu Sultan Abu Bakar. Sultan Johor. Bukan kerana Sultan Johor sahaja pada masa itu yang bijak. Dia mempunyai pembesar-pembesar yang turut sama-sama bijak lah. Yang membantu Sultan Abu Bakar ni untuk memelihara kedaulatan negeri Johor. Antaranya seperti Datuk Jaafar Muhammad, Menteri Besar Johor, yang menjaga hak ehwal hubungan luar kerajaan Johor, dan ataupun Datuk Abdul Rahman Andak, Ketua Setiausaha Kerajaan Johor. Yang ini, tokoh-tokoh ini nanti kita akan ulang dalam bab 7. Bab 7.
Okey, kebijaksanaan ataupun kewibawaan pemerintah negeri-negeri Melayu. Okey. Saya sentuh sikit saja sebab nak kaitkan dengan kemajuan dan kemakmuran negeri Johor. Okey. Yang keempat, kita tahu disebabkan sistem pemerintahan yang teratur, kebijaksanaan pemerintah, pemodenan Johor secara tak langsung dapat memajukan ekonomi Johor, terutama dalam sektor pertanian. Okey. Contohnya adalah lada hitam. Okey, kenapa lada hitam? Kerana Johor berjaya menjadi pengeluar utama bagi sektor lada hitam. Dan yang menarik ni dekat Johor, dia ada sistem Kangcu. Nanti kita akan tengok juga detail. Saya sentuh sikit je. Sistem Kangcu ni adalah satu sistem macam sewa tapak. Tapi dia bukan tapak macam sewa tapak kedai semua tu. Sewa adalah berkenaan dengan di sepanjang sungai. Sepanjang sungai ada surat kebenaran, dipanggil sistem Kangcu. Surat kebenaran itu digunakan oleh pengusaha-pengusaha daripada China untuk mengusahakan lada hitam dekat sepanjang sungai. Itu dipanggil sistem Kangcu. Maksudnya sewa tapak di sepanjang sungai. Keuntungan diberikan kepada dapat duit sewa, Johor untung. Okey, hasil lada hitam pun Johor juga dapat sebab pengusaha Cina jualkan kepada kerajaan Johor dan Johor jual kepada orang, eksport kepada orang luar. Jadi sebab itulah Johor maju dari segi ekonomi. Ni lada hitam, Johor muncul sebagai pengeluar utama lada hitam dan gambir. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah kemunculan golongan pentadbir yang tadilah. Okey. Yang committed dalam menjalankan tugas sehingga berjaya memajukan ekonomi Johor. Okey. Committed antaranya selain daripada Datuk Abdul Rahman Andak tadi, dia ada juga Datuk Muhammad Saleh bin Perang, iaitu Ketua Jabatan Tanah dan Ukur Negeri. Beliau ni memberi sumbangan yang besar seperti melukis peta Kerajaan Johor, dan juga Datuk Ibrahim Munshi, tokoh Bersatuan Melayu. Yang ini fungsi beliau adalah memelihara kedudukan bahasa Melayu. Maksudnya pegawai British kalau nak berurusan dengan Sultan, maka dia perlu menggunakan bahasa Melayu. Nak bagi tahu bahawa bahasa Melayu penting. Tidak boleh macam ni, bahasa jiwa bangsa. Jadi dia tak nak bahasa asing yang ada dekat tanah Melayu. Okey, dan last sekali, dia tak ada dalam buku teks awak, tapi saya tambah, antara yang melindungi kerajaan Johor pada masa itu adalah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Okey, kenapa? Sebab pertama, Sultan dia mesti Melayu. Kedua, pembesar pun mesti Melayu. Dan ketiga, dia mesti memelihara agama Islam. Dan yang penting sekali, orang bukan Melayu tidak boleh pegang jawatan tinggi dalam pentadbiran. Yang ini membawa maksud bahawa pegawai British tidak boleh pegang jawatan, tidak boleh masuk dalam pentadbiran. Itu maksud dia. Dan ini menyebabkan British susah untuk masuk campur ke dalam pentadbiran Johor. Okey. Tetapi kenapa British masih juga berminat untuk dapatkan negeri Johor? Okey. Kerana pada umumnya ataupun secara apa? Secara umum je lah. Okay, sebenarnya British tak nak kuasa lain kuasa lain bertapak dekat negeri, dekat tanah Melayu. Okay, tak nak kuasa lain. Okay, kalau boleh British nak conquer seluruhnya adalah British ambil. Okay, yang ini faktor. Tengok buku modul awak, buku surat 7. Faktor yang menyebabkan British mahu menguasai negeri Johor ialah bimbang kemajuan Johor akan menyebabkan Johor menjadi negeri yang bebas. Sebab tujuan dia nak jajah. Kalau boleh British nak jajah, dia tak nak Johor tu bebas. Dia nak jadi sebahagian daripada penjajah Johor. Dan bimbang juga kedudukan British tergugat sebab kehadiran, boleh highlight sini, kehadiran kuasa lain kerana
Johor mempunyai hubungan dengan kuasa barat yang lain. So sebab sekarang ni British dah menguasai semua negeri-negeri Melayu dekat Semenanjung, okay? Kecuali Johor saja. So kalau boleh British nak menguasai seluruh Semenanjung Malaysia masa-masa tu. So apa yang British cuba buat? British cuba menggunakan strategi, secara tersusun. Tidak boleh terburu-buru. Itu memang sifat British. British bijak, tidak terburu-buru, dan dia adalah seorang pakar menyusun strategi. Sebab tu dia menggunakan kaedah strategi, menggunakan perjanjian dan juga manipulasi. Manipulasi, kalau masih lagi tak faham, adalah ambil kesempatan ataupun ambil peluang pada situasi, bagi satu situasi lah. Sebab itu manipulasi, kalau awak tengok, digunakan dalam kebanyakan strategi semasa British menguasai negeri-negeri Melayu. Dan semua manipulasi yang British gunakan adalah approach dia adalah pendekatan yang berbeza-beza, kerana British tengok pada situasi negeri tersebut. So kaedah apa yang sesuai untuk British approach ataupun mendekati Sultan, ataupun memanipulasikan keadaan supaya nampak macam British ni datang sebagai penyelamat. Hakikatnya tak. Hakikatnya adalah British mahu ambil kesempatan. Okay.